Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baiklah, kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam subjek sejarah tingkatan 5 dengan subtopik 7.5 iaitu sukan sebagai alat perpaduan. Jadi sukan merupakan satu medium lagi untuk memupuk perpaduan dan integrasi nasional di Malaysia. Okey. Sukan dapat mengeratkan hubungan muhibah dan menerapkan rasa saling hormat dalam kalangan peserta. Selain itu, sukan mampu mewujudkan masyarakat yang sanggup memberikan sumbangan demi kesejahteraan sosial dan kecemerlangan sukan negara. Okey. Jadi mari kita lihat sukan dan perpaduan melalui pendidikan. Baik, sukan merupakan aktiviti ko-kurikulum yang sangat digalakkan dalam kalangan murid di sekolah. Jadi dasar satu murid satu sukan satu murid satu sukan dan rancangan integrasi murid untuk perpaduan iaitu RIMAP ataupun RIMOP menggalakkan murid pelbagai kaum melibatkan diri dalam sukan yang digemari. Okey, dasar ini memberikan peluang kepada murid pelbagai kaum untuk menceburi bidang sukan serta dapat memupuk semangat setia kawan dan berpasukan. Selain itu, dasar ini juga mampu melahirkan atlet yang berkaliber sehingga ke peringkat antarabangsa. Jadi, kejohanan olahraga tahunan di sekolah melibatkan murid yang terdiri daripada pelbagai kategori umur dan kaum. Tiada acara sukan yang dipertandingkan mengikut kaum. Maksudnya, sukan itu dibuat hanya untuk satu kaum saja, tiada. Jadi rakan-rakan penyokong, serta guru, penasihat rumah sukan akan bersorak memberikan sokongan kepada atlet rumah sukan masing-masing tanpa mengira kaum. Memberikan sokongan kepada atlet rumah sukan masing-masing tanpa mengira kaum. Di sinilah wujudnya perpaduan melalui sukan dalam pendidikan di sekolah. Baik, ada banyak gambar berkaitan sukan di sekolah. Okey. Kerjasama, kita lihat gambar ni, kerjasama dan semangat bersatu warga sekolah. Okey, yang berbilang kaum. Okey, diperlihatkan melalui penglibatan dalam kejohanan olahraga tahunan sekolah. Ini salah satu contoh. Baik, kita teruskan lagi kepada Majlis Sukan Universiti Malaysia atau juga dikenali sebagai MASUM. Okey. MASUM bermula pada tahun 1970. Jadi ditubuhkan bertujuan untuk mengadakan pertandingan sukan dalam kalangan penuntut dan staf di universiti tempatan bagi bertujuan yang sama iaitu memupuk perpaduan dan integrasi nasional. MASUM juga menjadi medan untuk atlet menunjukkan kebolehan dalam sukan. Okey, penganjuran MASUM secara bergilir-gilir dapat menggalakkan integrasi antara negeri. Okey. Baik, kita teruskan kepada Sukan Malaysia ataupun juga dikenali sebagai SUKMA. SUKMA diadakan secara dwi-tahunan pada peringkat kebangsaan yang disertai oleh 13 buah negeri dan wilayah persekutuan dalam Malaysia. Jadi, apakah tujuan SUKMA ini diadakan? Sama juga, iaitu untuk mengeratkan hubungan kaum serta integrasi antara negeri. Jadi, SUKMA pertama diadakan di Kuala Lumpur. Okey, SUKMA pertama bagi contoh di Kuala Lumpur dari 19 hingga 26 April pada tahun 1986 dan disertai oleh seramai
3,849 atlet dari 13 buah negeri di Malaysia. Okey. Baik, kita teruskan kepada penganjuran sukan. Okey. Apa yang boleh kita huraikan dalam penganjuran sukan? Kejayaan Malaysia menganjurkan pelbagai jenis sukan pada peringkat serantau dan antarabangsa, membuktikan bahawa sukan dapat menyatukan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Komitmen pemimpin dan kesungguhan para sukarelawan pelbagai kaum memastikan penganjuran sukan yang cemerlang mendapat pengiktirafan banyak pihak. Jadi antara sukan antarabangsa yang berjaya dianjurkan sukan antarabangsa yang berjaya dianjurkan oleh Malaysia termasuklah hoki Piala Dunia, sukan Commonwealth, Piala Thomas untuk pertandingan badminton. Southeast Asia Games ataupun sukan C, kemudian sukan permotoran Formula 1 dan sukan berbasikal Tour di Langkawi. Baik, ini antara penganjuran sukan peringkat antarabangsa yang pernah dianjurkan oleh Malaysia ataupun Malaysia menjadi tuan rumah kepada penganjuran ini. Baik, ada gambar Malaysia menganjurkan sukan permotoran Formula 1. Dan juga gambar penganjuran Tour di Langkawi setiap tahun yang mana mampu menarik pasukan ternama di dunia untuk datang ke Malaysia. Baik, kita teruskan. Seterusnya kepada kejayaan Malaysia, kebanggaan bersama. Apa yang boleh kita huraikan? Kejayaan pasukan negara dalam pertandingan sukan antarabangsa. Sukan antarabangsa seperti sukan Olimpik, sukan Commonwealth, sukan Asia, sukan C dan Pesta Bola Merdeka merupakan hasil kerjasama serta kesungguhan pelbagai pihak. Jadi dalam pasukan seperti bola sepak, hoki, badminton, renang, bowling dan olahraga, pemain dan jurulatih bekerjasama tanpa mengira kaum. Jadi kejayaan pasukan negara ini merupakan harapan seluruh rakyat Malaysia. Jadi jelaslah bahawa sukan memainkan peranan yang penting dalam membentuk sebuah pasukan yang bersatu dan saling bekerjasama untuk mencapai kejayaan. Malaysia turut melakar kejayaan dalam sukan Paralimpik. Seperti kejohanan olahraga Paralimpik dunia, atlet negara menunjukkan prestasi cemerlang dengan meraih kemenangan dalam pelbagai jenis sukan seperti olahraga dan memanah. Ini di antara kejayaan Malaysia, kebanggaan bersama dalam bidang sukan. Jadi kita melihat beberapa gambar yang ada disediakan di sini. Yang ini adalah gambar pasukan hoki kebangsaan dalam pertandingan hoki Piala Dunia 1975. Yang diperkenalkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang kelima, iaitu Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah. Baik, kita lihat pula yang ini adalah pasukan bola sepak kebangsaan berjaya melayakkan diri ke sukan Olimpik di Moskow pada tahun 1980. Jadi ini menjadi satu kebanggaan kita kerana pada ketika ini kita telah mengalahkan pasukan Korea Selatan sebanyak 2-1. Ada lagi di bawah ini adalah gambar pasukan badminton Malaysia yang telah menjuarai Piala Thomas pada tahun 1967 selepas mengalahkan Indonesia sebanyak 6-3. Jadi inilah antara kejayaan-kejayaan Malaysia dalam bidang sukan yang menjadi kebanggaan bersama ataupun kebanggaan seluruh warga negara Malaysia. Baik,
Kita ada laungan Malaysia boleh. Okey, mari kita lihat apa yang boleh kita pelajari dalam laungan Malaysia boleh. Okey, cikgu fokuskan saja kepada teks laungan Malaysia boleh dulu . Slogan Malaysia boleh menunjukkan patriotisme rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama dan budaya ketika menyokong pasukan Malaysia yang bertanding dalam kejohanan peringkat serantau dan antarabangsa. Jadi slogan ini asalnya untuk kempen Malaysia menjadi tuan rumah kejohanan Piala Thomas dan UBA pada tahun 1992 dan penyertaan Malaysia di kejohanan Olimpik yang diadakan di Spanyol serta kejohanan Sukan SEA di Singapura pada tahun 1993. Laungan semangat Malaysia boleh oleh penyokong dapat dilihat apabila Malaysia muncul sebagai juara Piala Thomas pada tahun 1992. Jadi sokongan ini telah membuktikan bahawa rakyat Malaysia bersatu padu untuk kejayaan pasukan negara. Jadi tanpa mengira kaum, semua melaungkan Malaysia boleh untuk menyokong pasukan negara kita. Jadi mari kita lihat, ini adalah gambar kejayaan pasukan badminton Malaysia yang telah menjuarai Piala Thomas pada tahun 1992. Okey, baik. Ada lagi laungan Malaysia boleh. Malaysia boleh sebagai perangsang semangat kepada seluruh rakyat Malaysia. Okey. Dan kita teruskan kepada peranan organisasi dalam perkembangan sukan. Peranan organisasi dalam perkembangan sukan dan memupuk perpaduan kaum. Jadi mari kita lihat beberapa agensi diberi tanggungjawab untuk meningkatkan pencapaian dan kecemerlangan sukan negara pada peringkat antarabangsa. Jadi antaranya termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara, Majlis Olimpik Malaysia serta Persatuan Sukan Peringkat Kebangsaan dan Negeri. Okey, pegawai pengurusan, pakar perubatan sukan, pegawai teknikal dan panel kejurulatihan yang terlibat dalam organisasi ini terdiri daripada pelbagai kaum dengan kepakaran dalam bidang masing-masing. Jadi inilah yang dikatakan peranan organisasi dalam perkembangan sukan dan memupuk perpaduan kaum, kerana ahli-ahlinya terdiri daripada pelbagai kaum. Baik, kita teruskan kepada kepimpinan berwibawa. Ini juga berkaitan dengan sukan. Kepimpinan berwibawa. Kejayaan sukan di negara kita merupakan hasil pengurusan sukan yang cekap dan teratur. Kecemerlangan ini disebabkan oleh ketokohan pemimpin persatuan sukan, jurulatih, para atlet dan pegawai sukan. Jadi keunikan perkembangan sukan di negara kita memperlihatkan penglibatan, ada penglibatan kerabat diraja dan juga ahli politik sebagai penaung ataupun presiden persatuan sukan. Sementara itu bekas atlet pula menjadi pengurus ataupun jurulatih pasukan. Ini peranan mereka penting untuk menarik minat dan sokongan rakyat terhadap perkembangan industri sukan negara. Jadi mari kita lihat antara contoh kepimpinan berwibawa. Kita melihat di sini Sultan Haji Ahmad Shah merupakan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia daripada tahun 1984 sehingga tahun 2014. Seterusnya Sultan Azlan
Muhibbuddin Shah merupakan Presiden Konfederasi Hoki Malaysia daripada tahun 1985 hingga 2004. Okey, ini contoh kepimpinan berwibawa. Dan kemudian kita ada Tunku Tan Sri Imran Tunku Jaafar merupakan Presiden Majlis Olimpik Malaysia daripada tahun 1998 hingga tahun 2018. Dan kita ada juga Datuk Seh Kochi merupakan Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia dari tahun 1992 hingga 2015. Jadi kita nampak pelbagai kaum. Ada lagi di sini mewakili kaum India iaitu Tan Sri Darshan Singhil, Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia dari tahun 1986 hingga 1990. Datuk Peter Belapan, Setiausaha Agung Konfederasi Bola Sepak Asia Malaysia dari tahun 1978 hingga 2007. Jadi ini semua adalah contoh kepimpinan berwibawa yang terdiri daripada pelbagai kaum, dan ini yang menyebabkan perkembangan sukan di negara kita berjaya sehingga ke peringkat antarabangsa. Jadi sebagai penutup kepada subtopik 7.5, kita lihat sukan berupaya mengukuhkan perpaduan antara kaum dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Aktiviti sukan memberi peluang kepada semua yang terlibat membentuk masyarakat lebih sopan, berintegriti, bertanggungjawab, serta dapat menghargai pentingnya menjaga perpaduan dan keharmonian kaum. Jadi melalui sukan, pemimpin dan rakyat saling bekerja sama serta berperanan dalam memajukan kegiatan sukan yang membawa kepada kemakmuran negara. Jadi kesimpulannya, sukan juga adalah sebagai alat perpaduan. Jadi cikgu harapkan semua pelajar dapat memahami apa yang cikgu sampaikan pada kali ini, dan semoga dapat membantu pelajar untuk menyiapkan nota serta menjawab latihan dalam modul. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.